Apakah faedah mengamalkan ilmu tasawuf? Apakah faedah mengamalkan ilmu tasawuf? Baik, kita ulang balik. Apa arti tasawuf? Apa itu ilmu tasawuf? Apa hukum belajar ilmu tasawuf? 3. 4. Siapa ulama yang kita pegangi dalam ilmu tasawuf? Yang 5, sampai ke mana kita mesti belajar di ilmu tasawuf? Sampai had mana? Kan? Yang ke-6, di mana dipetik di ilmu tasawuf? Di mana diambil? 7, apakah kelebihan mempelajari ilmu tasawuf? Yang ke-8, apakah faedah mengamalkan ilmu tasawuf? 8 saja. Kita cuba baca, kalau dah ada dalam kitab, kita tak payah uraikan mana tajuk yang dah ada, awak baikkan je lah. Jadi yang mana yang belum ada, kita akan dah gunakan uraiannya. Baik, apa arti tasawuf? Tasawuf diambil dari perkataan saw, swat wawfa, saw, baju bulu. Tasawuf ni diambil dari perkataan saw, baju bulu. Pasal baju bulu, iaitu orang yang mengamalkan ilmu tasawuf ni, dia pakai itu baju bulu yang tak menyusahkan dia untuk menukarnya, untuk membersihkannya. Kita kalau pakai hari-hari nak bersihkan kan. Tapi kalau kita pakai macam jaket ke, apa-apa benda yang agak-agak erat, tak ada hari-hari nak basuh. Pakai baju bukul lah, benang-benang bulu, takkan hari-hari nak basuh, habislah, rosak. Jadi itulah. Sauf ni diambil dari perkataan baju bulu. Kalau orang ahli tasawuf ni, dia tidak sibuk dengan nak tukar baju, nak salin baju, nak apa. Dia pakai, dia sibuk dengan ibadat saja. Terlupa nak apa kata orang, nak perbaiki dirinya, nak membersihkan diri. Itu perkataan tasawuf. Jadi orang ahli tasawuf ni, dia punya hati sibuk dengan Allah. Jadi kita dah sibuk dengan Allah, dunia ni macam tak ada masa lah. Kan orang kalau asyik sesuatu, yang lain dia tidak. Tapi kadang-kadang ada keluarga kita, dia asyik dengan berniaga dia, mana dia ada ingat nak pergi jumpa keluarga dan sebagainya. Itulah umpamanya. Jadi bila asyik sesuatu, yang lain pun tak kisah. Budak-budaknya asyik dengan komputer. Orang berjam pun sanggup. Tak makan, tak minum, asyik tau asyik. Itulah orang ahli tasawuf ni, dia asyik dengan Allah, sibuk ingatan kepada Allah. Jadi dunia ni susah nak dia. Kemudian apa itu ilmu tasawuf? Ini kita sudah dengar, tapi kita mulai balik. Ilmu tasawuf adalah pengetahuan yang mengenalkan segala sifat yang dikeji, sifat-sifat yang dibenci Allah dan juga dibenci manusia, perangai yang rendah dan kotor, zahir dan batin. Baik, kita nak belajar ilmunya nama tasawuf. Tapi takut selema sangat kita taruh akhlak dalam Islam. Tasawuf dia orang-orang dulu selalu sebut. Tapi sekarang kalau sebut tasawuf, dia orang nak main tasawuf. Ini dulu dah ada yang menakut-nakutkan lah. Orang muda tak boleh belajar tasawuf, orang belajar tasawuf tinggal dunia. Jadi kita tahu nama pelajaran ni tasawuf. Nama pelajaran ni nak memperbaiki diri. Nama pelajaran ni tarikat. Nama dia tau. Kalau nak tahu nama dia tasawuf. Memperbaiki diri.
Nama dia juga tarikat, jalan nak menuju kepada Allah. Nama dia juga nak bersihkan hati. Ni ilmu yang kita nak belajar. Macam-macam tauhid, kan nama ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu lugik. Jadi nama tu banyak, satu. Apa lagi nama dia? Tarikat. Jalan nak menuju kepada Allah. Nama dia juga ilmu nak bersihkan zahir dan batin. Nama dia juga ilmu yang nak menghapuskan sifat mazmumah dan nak menghias hati dengan sifat mahmudah. Nama dia banyak. Nama juga ilmu ini untuk nak ilmu yang nak mendampingkan diri kepada Allah. InsyaAllah. Nama dia. Jadi namanya menunjukkan ilmu yang kita pelajari ini, itulah dia. Ilmu tasawuf tadi kita dah tahu. Lagi ilmu saya cakap saya pun dah lupa. Tarikat dia kemudian tarikat jalan nak menuju kepada Allah. Ilmu nak perbaiki zahir dan batin kita. Jadi bila kita sebut namanya, itulah ilmu tu. Ilmu ini nak ajak, nak beritahu kita macam mana nak perbaiki zahir kita dan batin. Ilmu yang nak hapuskan sifat-sifat mazmumah, sifat yang dikeji, dan nak hias hati dengan sifat yang terpuji. Juga nama ilmu ni ilmu tarikat, jalan nak menuju kepada Allah. Kalau awak belajar, saya ni ada ambil zikir tarikat, ini tarikat ni, tapi hati tak bersih, tak bersih. Tak ada zikir, hati bersih, itu yang dikejar. Jadi itu jalan nak menuju kepada Allah. Juga nama ilmu ni nak mendampingkan diri kepada Allah. Jadi banyaklah nama menunjukkan apa ilmu itu. Jadi kesimpulannya kita dah faham, ilmu tasawuf ni satu ilmu yang nak terangkan kepada kita apa yang Allah tak suka, apa yang manusia tak suka, apa yang Allah suka, apa yang manusia suka. Inilah tasawuf. Macam satu buah dunia berlaku begitu. Ilmu bagus. Nak beritahu pada kita bagaimana kita nak dapat Allah suka dan kita. Bukan dengan ibadah saja. Ibadah tak cukup. Cara amal kita ni, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hati. Apa yang kita niatkan? Itu yang jadi ukuran Allah. Saya dah ceritakan ni dulu tentang orang yang nak curi jasad Nabi. Jasad Nabi kan. Lahirnya orang puji dia sebab tiap-tiap hari jemaat dia sedekah. Tak ada orang yang tak dapat sedekah. Tiap-tiap hari Sabtu dia pergi ke kuburan bakti. Tiap-tiap hari dia duduk raudah. Kita duduk raudah sekejap. Dia duduk raudah berjam-jam. Hari badan. Tapi rupanya dia buat plan nak curi jasad. InsyaAllah. Jadi itulah. Dia katakan Allah tidak pandang zahir kamu, tak pandang pakaian kamu, tapi yang Allah pandang apa dia? Utama sekali jadi ukuran nilaian apa yang dalam. Sebab luar ni kita boleh pura-pura, luar ni kita boleh tipu orang, tapi dalaman kita tak boleh tipu. Inilah yang Allah perhati. Hadis Nabi Sahih, Allah tak pandang muka kamu, tak pandang amal kamu, tak pandang segala-galanya lah, tapi yang Allah pandang dalam. Jadi inilah ilmu yang kita nak perbaiki hati kita tepat perhatian Allah. Hati baik, semua berusaha saja. Jadi itulah tasawuf. Apa itu tasawuf? Inilah tasawuf. Yang ketiga, hukum. Hukum kat sini ada. Hukum mempelajarinya adalah fardu ain atas tiap-tiap manusia, lelaki dan perempuan, untuk mengetahui perangai-perangai yang baik
dan terpuji mestilah dipelajari dengan bersandarkan firman-firman dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Nabi Muhammad SAW dibangkitkan ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Artinya bahawa sesungguhnya aku diutus bagi menyempurnakan akhlak. Jadi aku pun belajar ilmu tasawuf. Hukumnya bagaimana? Mesti. Sebab dengan pelajaran inilah akhlak kita boleh baik. Kalau tidak, tak boleh. Akhlak saya baik, walaupun saya tak belajar tasawuf. Awak punya ukuran. Allah punya ukuran, Allah punya pandangan. Nak memperbaiki akhlak, taklah mengikut firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi. Jadi katakan akhlak tu baik bukan ukuran kita. Kalau kita ni, ya Allah, mungkin diri berlaku-laku. Saya Allah, cukup dia sabar. Susah nak cari macam saya sabar. Paling sabar. Saya ni awak tak pernah jadi orang. Kenapa? Lampung-lampung puji diri. Allah baca macam mana? Kita pergi, saya ni bukan mengumpat. Kita kan hal yang benar. Memang menanti saya itu pemalas. Kamu cakap betul, malas. Bangun supaya tengah hari. Bangun nak makan. Tak malas ke? Umpat. Dia tu. Saya ni tak pandai bohong. Oh, pernah dengar tak cakap-cakap ni? Inilah dia. Kurang diri diri. Saya ni tak pandai bohong. Saya ni tak bohong awak. Orang sangka saya bohong. Saya tak bohong. Boleh. Mengaku baik. Mengaku perangai-perangai yang buruk ni semua tak ada. Kita ni bukannya riak. Bukannya riak. Ada dengar? Jadi ini kita punya ukuran. Kita yang nilai diri kita sendiri. Allah nilai kan je. Jadi hukum belajar ilmu tasawuf fardu ain sebab nak kenalkan kita dari Quran dan hadis. Dari hukum syarak. Awak cakap awak tak sombong, apa tu? Awak cakap awak tak dengki, apa tu dia? Apa tu dia? Ini semua kat dalam. Bukan kat luar. Bukan kat luar. Kita paling rajin pergi dengan orang. Sombong kan? Hari-hari merayap, duduk-duduk kan? Tak naik bar, nak jumpa dia. Kau besar buat foto, tak ada benda risau katnya. Tak ada apa-apa je. Sombong ke tak sombong? Bukan penilaian. Nilai dalam hati. Jadi itulah dikatakan Nabi kita mesti kita ikut melalui Quran dan hadis. Sebab Nabi diutus ke alam dunia ni memperbaiki akhlak. Aku diutus kata Nabi untuk memperbaiki akhlak. Sebab akhlak Nabi tak ada cacat-cacat. Tak ada cacat-cacat. Semua baik. Sampai Allah puji dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi itu punya akhlak paling. Sebab kita nak contohilah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ada Nabi itu bangsa yang baik, yang tak ada satu cacat yang sebab Nabi kita Muhammad SAW Allah pelihara, termaksud daripada manusia. Allah bukan selain Nabi saja tahu. Nabi daripada ajar-ujar, daripada benih. Benih Nabi ni tidak masuk pada mereka yang terbawahan. Begini Allah pelihara. Benih Nabi ni tidak masuk pada orang yang berzinah. Mana ada benih Nabi? Tak berzinah. Tak terbawahan. Allah pelihara itu. Kita kalau baca Banjanji tu awak buat apa dulu, itu cerita pasal keturunan Nabi. Jadi
arti tasawuf, apa itu tasawuf, nama ilmu tasawuf, nama tu dia ringkas saya beri. Saya itu menunjukkan ilmu tu, hukum mempelajari ilmu tasawuf. Jadi hukum mempelajari ilmu tasawuf bukan satu tajuk sampai peringkat mana kita nak pergi belajar. Itu nanti dulu. Tapi buat sekarang ni kita nak tahu hukumnya. Hukum kita belajar ilmu tasawuf, kita mesti belajar ilmu tasawuf wajib sampai hati kita ni boleh bersih. Kalau tak bersih 100% boleh tak bergerak. Mesti belajar tasawuf. Kalau awak belajar tauhid sampai awak kenal Allah, sampai awak jamin diri awak tidak syirik, tempat doa ini. Awak belajar fikir, mana ibadah yang awak nak buat, awak mesti tahu syarat dan rukunnya, sahabatannya. Tempat doa ini. Tapi bila belajar tasawuf, berdoa ini sampai kita rasa sifat-sifat yang buruk ni, kalau ada pun macam tak terlekat. Sampai perangai kita boleh baik. Hati kita boleh baik. Mesti belajar selagi hati kita tak baik. Imam Nawawi, kalau satu orang lahir ke dunia hati dia dah baik, dia tak payah belajar Allah. Tapi siapa yang lahir ke dunia hati baik? Dan kita belajar ni pun kita mengakulah lagi ajar ni tak baik. Sebab manusia ni ada nafsu. Dia tak mau kalah dari orang. Dia tak mau rendah dari orang. Semua dia hendak lebih dari orang. Ini nafsu manusia. Mainkan dengan belajar ilmu tasawuf, baru kita dapat rasakan bagaimana hati kita, akhlak kita yang kita perlu perbaiki. Manusia susah, dia ada nafsu dan cakap, ada syaitan yang dipanggil Fari, awal wafat. Mula lahir kat dalam dunia je lagi dia dasar. Jadi ini untuk kita selalu. Jadi kalau kita nak sabar, kita ingat kita nak sabar, tapi dia jujur, kau nak sabar, nanti dia kijak nanti. Cuba lawan, cuba jangan sabar, ambil sabar je, sayang. Jadi maknanya perangai kita belum baik. Kita mesti belajar sampai akhlak kita. Ini fardu ain. Ini fardu ain. Sebab yang nama manusia lah usaha. Lagi dia ada nafsu tu. Dah cakap mana dia nak mengalah dari orang. Sebab ajar kita kita jangan ganggu orang, jangan ganggu keselesaan orang. Dari segi perkataan kita, perbuatan kita, gerak-geri kita, jangan sampai orang rasa sakit ke. Itu ada macam-macam. Yang cantik. Akhlak yang baik. Jadi macam mana? Bolehkah kita dengan tak belajar perbaiki kita? Tak boleh. Belajar juga kita masih kurang baik. Belajar masih kurang baik. Lagi tak belajar. Jadi itulah dikatakan hukum belajar ilmu. Kalau awak saya kongsi, boleh kita lah bagi payahnya, sudah berjalan. Orang yang punya nafsu yang kita dah belajar, dia punya nafsu berkumainah, dia punya nafsu yang baik di sisi Allah. Nafsu dia tunduk di bawah arahan. Nafsu dia tunduk di bawah sunat. Kita iman tunduk di bawah kehendak nafsu. Kalau nafsu kita nak makan, berapa jauh pun boleh pergi. Dan susah pun kenapa? Tapi orang yang sudah darjat di situ dah lain lah. Dia hidup dalam dunia ni, ini kurnia Allah. Hidup dalam dunia, dia biasa. Tapi dah tak ada lagi. Tak ada benda yang dapat menarik dia. Boleh. Itu dah tingkat. Tak ada benda yang boleh menarik. Kita tengok dalam orang, menarik. Menarik. Saya juga tunjuk dekat masjid Nabi tu. Ada orang tunjuk, orang lain tak sebelah cantik. Cantik, apa tak? Sekarang agaknya saya tak pernah tengok ke agaknya
Tak pernah tengok ke ada. Dia matau. Lepas tu ada pemata. Ada mat, ada pemata. Cantik. Subhanallah. Dah macam tertarik. Menarik. Orang yang dah tinggi darjat ni, hati dia tak ada benda dia balik. Badan dia dekat dulu. Kita macam ni. Dapat makan sedap saja. Macam kita pun ada pun. Tak dapat makan, sedih rasa hati. Balik ni, tengok kuih durian dengan isi durian. Awak minat makan durian. Macam ni, apa tak ada batu belah. Ada batu belah lagi masuk batu belah. Pasal makan tu, sampai buat cerita, turun tak apa dia ganti. Di batu belah batu, tak tahu ni. Pasal nak terangkan pada budak-budak ni, jangan makan kasi habis, tak ingat orang belakang. Nanti mak dia masuk batu belah balik. Itu sekali bunuh diri pasal tak dapat makan telurkan. Apa besok-besok? Dah akhir, itu telur ikan yang akhir. Aku tak fikir. Sampai bunuh diri, sialah anak je. Tak ada kata ikan ke? Buat-buat cerita anak kerja-kerja dah mak dia masuk batu belah, anak dia dapat tarik lampu pulang. Tahu, saya kecil-kecil pun ni. Batu belah kau putih. Ini jadi macam cerita yang syok lah. Dik, cerita lah dik. Dia cerita batu. Jadi, memang tak manusia ni kau pasal makan awak. Pasal kita tak belajar maksiat batin. Banyakkan makan, cintakan makan, sukakan makan, minat pada makan, ingatan untuk makan. Pasal awak tengok apa bulan dia tak makan. Saya ingat baru bulan-bulan masjid makan. Ini dah mula balik makan, mahu sana, mahu sini. 4 bulan tau. Habis tu, bulan apa? Arwah, bulan rejab, ya Allah. Dulu Islam ni keras, makan kuih tu. Sekarang orang dah malas nak buat kuih. Makan, rejab. Syaban, cucu anak cucu arwah. Pepulung duri masjid keduri, saya dari rumah keduri. Duri sana, keduri sini, semua masjid ada keduri. Mana masjid tak ada keduri. Duri orang makan. Tapi bulan puasa, hari-hari keduri kat rumah kita. Tak ada rumah yang sekarang masuk 3-4 tinggal, Ramadan pun macam tak ada. Ya Allah, habis semua keluar cawan pai, cawan Arab, habis semua. Cawan Arab tahu Elul, cawan pai tahu Katira, cawan air dia je macam-macam air. Habis lepas tu tak makan. Naik raya, Allahu Akbar, open house. Apa kata? Perjumpaan hari raya. Tolonglah nak cakap. Rumah terbuka. Makan. Rumah saya rumah terbuka tau, tak ada makan. Orang tu balik macam ya apa maksud dalam apa. Di rumah terbuka tapi IQ tekuk bahing. Dari Syawal juga tidak ada makan bulan berapi. Ya. Allahu Akbar. Jamaah haji nak berangkat makan lagi. Doa selamat sana, doa selamat bunyi arti pun. Panggil makan. Allahu Akbar. Itu bulan berapi. Bulan haji tak makan. Makan, ada korban lagi, ada daging korban. Apa? Bukan makan. Makan. Muharram tak makan ada ni. Muharram siapa agaknya 2 bulan ni dia silai lah. Tapi maksudnya, itu bukan awak belum lagi daripada lahir ke dunia sampai
sampai kahwin, sampai mati. Saya tak nak baca lagi panjang, berbulan dua kali. Lahir ke dunia, orang sambung patutlah orang sambung. Cukup rambut, ikat, bukan tak? Sampai mati, jauh mati dari dunia. Apa sangat cakap dari cukup rambut mati. Tiap-tiap tahun ada sambung hari jadi. Macam-macam itu. Dia pindah rumah, open house. Dia keturi, doa selamat. Anak-anak pergi luar negeri belajar, doa selamat, bagus. Panggil lagi lah, kita tukar makan. Jadi subhanallah, makan tak kisah, tapi hati ni jangan bergantung pada itu semua nanti kita akan belajar. Jadi, apa dia lagi, kita punya tajuk tadi. Hukum, arti tasawuf, apa itu tasawuf, nama ilmu tasawuf, itu kita anggap tajuk, hukum dia, hukum apa? Ulama. Siapa ulama yang kita pegangi dalam ilmu tasawuf? Imam Ghazali. Masyhur. Apa kata-kata lalu dipetik dari kata Imam Ghazali. Dia ada ulama yang masyhur dalam bidang ni, alim dalam bidang ni. Tak semualah. Ilmu agama ni banyak. Satu orang tak boleh rangkum semua. Mesti satu yang mahir lah satu. Itulah Imam Ghazali. Kita boleh tutup kita sambung lagi tajuk